كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah jumpa lagi kita tuan-tuan. Jumpa lagi malam ini, malam 12 Muharram. 12 Muharram tuan-tuan, alhamdulillah. Kita dah puasa 9 Muharram, kita dah puasa 10 Muharram, ada setengah daripada kita, sahabat-sahabat saya puasa 11 Muharram tuan-tuan. Hari ini malam ni adalah malam 12 Muharram, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita sihat, tuan-tuan sihat, yang berbahagia Profesor Dr. Azniza Ishak pun sihat, dan tuan-tuan ada kesihatan yang baik ini, insya-Allah kita meneruskan program kita tuan-tuan dan puan. Dan diharap insya-Allah tuan-tuan bersama dengan anak isteri, bersama dengan jiran tetangga, sahabat-sahabat dan lain-lainnya dapat bersama-sama kita meraihkan program, kerana kita ada tetamu tuan-tuan, 4 orang tetamu pada malam ini. Tetamu yang pernah hadir pada minggu lepas
hadir semula pada minggu ini untuk menceritakan kisah-kisah kehidupan tuan-tuan. Yang mana kisah-kisah kehidupan ini boleh menjadi iktibar kepada kehidupan kita insya-Allah. Yang baik saya katakan tuan-tuan, yang lepas yang baik dijadikan tauladan, yang tidak baik itu jadikan sempadan dalam hidup kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya tegaskan di sini, apapun yang dibentangkan, apapun yang dipamerkan, apapun yang diperkatakan, tuan-tuan, kita melakukan semata-mata untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dua, tidak tiga, tuan-tuan, kita untuk mendakwahkan agama Allah. Jadi kalau kita tunjukkan misalnya titik-titik kejayaan kepada mana-mana keluarga, tuan-tuan dan puan, itu bukanlah kita nak menunjukkan, nak ujub, nak riak dan sebagainya. Tidak sama sekali. Tetapi sebagai kata orang pedoman, panduan dan pedoman dalam hidup ni tuan-tuan. Kadang-kadang ada manusia selalu mencari panduan, nak mencari jalan-jalan, nak mencari pedoman-pedoman dalam hidup, tapi sampai sekarang tak jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Tapi dengan adanya manusia tuan-tuan yang bercerita dengan cara yang saya rasa bukan angan-angan, bukan mitologi, bukan tetapi merupakan perkara yang real dalam hidupnya, yang dilakukan daripada pagi, tengah hari, petang dan malam dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah itulah yang kita hendak, sesuatu yang real dalam kehidupan kita menghadapi kehidupan ini insya-Allah. Jadi bersama dengan saya pengulasnya tidak lain tuan-tuan dan puan, pengulas kepada apa yang dibincangkan ini tuan-tuan, Profesor Dr. Nur Azniza Isa daripada Universiti Utara Malaysia, pakar psikologi, pakar kaunseling, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah banyak tuan-tuan memberikan khidmat bakti kepada kaunseling keluarga dan sebagainya, selain daripada berkhidmat kepada masyarakat, sama ada di kampus, di luar kampus dan di mana-mana juga tuan-tuan dan puan yang memerlukan khidmat bakti daripada beliau. Alhamdulillah. Kemudian tetamu kita malam ini tuan-tuan, tetamu kita ialah Tuan Syed Ashik Jelani, Tuan Ashik Jelani tuan-tuan. Tuan-tuan tadi tuan-tuan saya makan nasi biryani. Nasi biryani diadun, dimasak, dibungkus, disajikan, dihantar oleh pengantar kepada tempat saya dan tuan-tuan dan puan. Hari ini kita order 16 bungkus tuan-tuan dan puan. 16 bungkus kan? Betul. Saya. 16 betul. 16 bungkus tuan-tuan dan puan. Kambing bersama dengan ayam. More of kambing and less than ayam. Jadi peminat-peminat kambing. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, memang sedap tuan-tuan. Memang sedap. Bukan saya saja nak advertise ni, tapi memang sedap tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah section 7 Shah Alam. Tanyakan orang, saya lupa nama apa nama kambing tu. Kalau dekat section 7 Shah Alam ni, sila. Teruskan apa yang saya cakap ni. Biasanya kat sini orang panggil saya Ashik Bai. Ashik Bai. Nama komersial saya lah sebagai penyanyi, sebagai tukang masak, Ashik Bai. Ashik Bai, okey. Ashik Bai. Tapi kalau tanya Ashik Bai dalam Facebook Ashik Bai ke? Ada type Ashik Bai Facebook, ada insya-Allah. Bai BHAI ke atau BI je? BHAI. Bai. Okey. Bai. Jadi Ashik Bai tuan-tuan dan puan, tuan-tuan boleh order lah. Betul tuan-tuan, saya ni banyak makan nasi biryani. Di India saya makan nasi biryani, di Pakistan saya makan nasi biryani, di Bangladesh saya makan nasi biryani. Bahkan tuan-tuan dan puan, saya pergi negara-negara Arab, di Syria saya makan nasi biryani, di Jordan makan nasi biryani. Tapi nasi biryani section 7 Shah Alam ni special lah tuan-tuan dan puan. Jadi mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teruskan. I think you can go big, you can go big. The very taste of insya-Allah, doakan. Make you insya-Allah. Amin. Representing biryani Malaysia lah insya-Allah. Amin ya Allah. Okey. Jadi apa ni, isteri-isteri yang tiga-tiga ni pun sama-sama ya. Potong bawang, potong cili, potong sama-sama. Dengan anak-anak yang dah besar agaknya, yang 15 orang tu yang dah besar, tolong samalah. Betul, sama. Sekarang ni mereka kat rumah kan, tak sekolah kan sekarang. Tapi kalau misalnya tidak musim Covid ni, macam mana perniagaan tu ya? Lebih kurang cerita the scale of your business. Biasanya saya kalau tak ada musim Covid ni, kami hanya buat ambil order untuk catering, kan? Catering orders. Biasa kami ambil apa yang kami akan masak dan kami akan hantar dekat premis orang yang order tu, kami akan serve sekali lah. Yang ada kami hantar tapi kami tak serve, dia nak serve sendiri kan. Jadi biasanya kami ambil sekadar yang kami mampu lah dengan manpower yang terhad tu. Mungkin dalam maksimum kami boleh ambil dalam, kami pernah buat paling besar pun dalam 500 packs. Paling besar lah. 500 pack. Tapi saya kena ambil kaki tangan lah, serving staff. Kalau saya buat the simple mathematics tu boleh tahan juga tu.
Oh, alhamdulillah, masya-Allah. Saya Itu doa lah, perintah. saya doa lah, betul saya doa. Pada benda ni genuine tuan-tuan dan puan. Kalau sedap kita kata sedap. Kalau tak sedap tu kita sorok-sorok je, tapi sedap kita kena cerita sedap. Bukan kita nak kata apa tuan, tapi saya hendak tuan-tuan. Kalau misalnya taste saya kata sedap, tuan-tuan nak merasakan kesedapan itu, tuan-tuan dia asyik buy, BHAI, asyik buy. InsyaAllah tuan-tuan dan puan. Saya nak tanya soalan, terus saya nak tanya soalan. Silakan. Okey, kita punya business, family business, namanya family business, bisnes keluarga ni. Melibatkan isteri 3 orang dan anak-anak semua sekali. Setakat mana dia menjadi, bisnes ni menjadi tenaga pengikat kepada keluarga. Tenaga penyatu kepada keluarga, tenaga kata orang menjalin hubungan kasih sayang dalam keluarga. Dan akhirnya menjalin hubungan yang sama visi, sama misi, sama perjuangan, sama objektif, sama hidup dan sama mati. Dengan adanya perniagaan ini sebagai tali pengikat kepada keluarga. Macam mana saya? Okey, mula-mula pertama sekali saya kena pupuk minat. Sebab masak ni dapur panas, ni kerja yang tak glamour. Kan Datuk? Prof, ni kerja yang tak glamour. Dan kerja yang penat. Lebih lagi macam kami ada space dan logistics constraint buat kerja daripada rumah. Jadi saya nak kena pupuk minat mereka dalam bab ni. Ini satu bab, nak pupuk minat satu hal lagi ni. Kemudian saya kena explain atau tunjukkan kepada mereka potensi. Saya kena rajin explain, highlight pada mereka potensi perniagaan ni. Dengan kata-kata seperti galakan seperti awak semua boleh jadi apa yang awak nak jadi dalam masa depan. Awak ada cita-cita masing-masing. Ada yang nak jadi cita-cita nak jadi policeman, nak jadi lawyer, ada yang nak jadi jurutera, teruskan. Ada yang nak jadi ulama katanya, teruskan. Tapi masak ni satu perkara yang kena ambil, sebab pertama masak ni satu perkara yang pertama, dengan kita memasak dan bagi orang makan, kita dapat doa daripada orang. Orang makan makanan kita, orang doa kita. Itu satu benda yang sangat-sangat penting. Saya terapkan pada keluarga benda perkara ini. Pertama. Yang kedua, since Allah SWT telah bagi kita kelebihan dari segi kebolehan memasak ni, kita kena ambil anggap satu hadiah daripada Allah. Ini mungkin satu asbab Allah nak buka jalan rezeki bagi kami sekeluarga menerusi jalan masak ni. Jadi bila masing-masing dah nampak kesediaan dan cenderung mula minat, saya develop daripada situ. Nah, saya penting untuk saya highlight potensi dalam bidang masakan ni. Itu yang pertama sekali. Nak menang dia punya mindset dulu. Kan mindset tu kan memang tak sama. Tapi saya kena pupuk dia orang, kena bela, kena belai, kena pujuk kan untuk dia orang datang minat tu. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, Datuk Prof, yang kedua saya nampak potensi dari dalam bidang masakan ni. Potensi dia boleh pergi jauh kan. Kalau walaupun dalam keadaan kegawatan ekonomi, setiap hari setiap orang perlu makan. Mungkin dia tak, orang ekonomi gawat, dia tak mampu nak makan benda mahal, dia makan benda yang murah, tapi tetap orang kena makan. Makan satu perkara yang sangat-sangat penting bagi semua manusia. Jadi saya terapkan perkara-perkara ini. Dan juga dalam kami punya perniagaan, dalam kami punya usaha ni, adalah dapur tu kan panas, jadi kadang-kadang datang tension, kami nak kerjakan deadline customer. Macam contoh tadi kan, Datuk nak pergi solat Jumaat. Jadi saya kena hantar dari Shah Alam ke KL kan. Pastikan ada buffer timing tu, Lalamove nak hantar ni. Hujan ke tak hujan, dapat delivery rider ke tidak. Benda macam itu kami kena tangani dia punya tension tu. Kadang-kadang boleh ada tension. Department masak, department bungkus, department buat pengagihan. Jadi kami ada department. Jadi kat situ kami kadang-kadang bila dia ada yang ternaik suara, macam mana ni bungkus lambat kan, macam mana ni masak lambat dah berapa. Jadi kita kena belajar untuk telan benda-benda, kena korbankan emosi lah. Jadi maknanya boleh marah, boleh tension, boleh stres dalam waktu pekerjaan saja, jadi tak efek kan. Adalah yang penangga-penangga yang buat Milo Ice-nya, yang ada goreng kari pup-nya kan, macam itulah, just to make light of the situation. Sebab dapur ni panas, dan kalau dah sekali jalan 5-6 dapur, memang sangat-sangat, benda sangat-sangat tension, tak mudah.
Saya biasa juga dapatkan bantuan pekerja-pekerja luar. Tak boleh, tak tahan budak-budak ni. Dia orang tak tahan dapur ni. Tension. Tapi alhamdulillah kami dah dapat develop, kami dah bina kan. Jadi macam Sakinah ni, Sakinah yang ini nombor 2. Allah bagi Sakinah ni kelebihan, dia ni boleh masak apa yang saya masak. Jadi kalau saya cuti ke, saya tak sihat ke, order customer tu ada. Memang air tangan saya memang ada dekat dia, insya-Allah. Macam Haryanti ni dia lebih kepada marketing, billing, invoicing, deal dengan customer. Macam yang pertama Siti Zubaidah, dia mother figure. Dia isteri pertama kan. Dia kira dia bawa whip budak-budak kan. Dia potong kan, packing dia. Masak kurang arif. Untuk masak makan sendiri boleh, tapi untuk masak jumlah banyak hanya setakat ni yang boleh Sakinah. Yang lain boleh masak untuk masak makan sendiri saja. Bukan masak sebagai caterer. Itu satulah dalam apa yang berlaku sekarang ni. Siapa dia punya quality controller dia siapa? Sebab saya rasa benda-benda macam ini, kalau kita tak jaga, kadang-kadang terlebih garam, kadang-kadang terlebih asam, kadang-kadang kurang garam dan sebagainya. Kadang-kadang taste-nya lain daripada hari Isnin dengan hari Khamis. Misal katalah kalau kita beroperasi seminggu kan, siapa dia? Siapa dia tester? Food tester ni siapa ya? Kalau saya ada, saya lah. Memang quality saya control. Kan? Kalau boleh saya tak compromise on quality sebab kita dah biasa bagi quality macam ni. Kadang-kadang everybody ada off day. Kadang-kadang kata orang Cristiano Ronaldo pun miss penalty juga kan. Jadi kadang-kadang memanglah ada off day kan. Masak semua dah cantik dah, bahan semua sama, tapi rasa tu hari tu ada agak kurang sikit. Dia mood pun dia juga kadang-kadang mood tukang masak ni kan. Emotional changes tu kadang-kadang effect. Macam mana kami akan usaha sebaik mungkin untuk dapat rasa yang tak lari. Dan saya akan pastikan saya akan kontrol. Kalau saya tak ada, macam ni dia kadang tetap. Kadang-kadang hari tu kami rasa garam okey, dia rasa garam tak okey, dia kurang rasa. Jadi biasanya garam saya akan bagi hari nanti rasa. Dia lidah ada bak garam-garam ni okey sikitlah. Okey, apa ni saya nak pergi kepada profesor. Saya ingat dia punya perkara yang saya rasa lah yang ditimbulkan the gist what being said out by Syed Ashik ialah tentang memupuk minat ahli keluarga supaya apapun kita ni punya tanggungjawab bisnes kita ialah memasak makanan, masak biryani kambing, biryani ayam dan berbagai-bagai lagi lah. Jadi nak pupuk tu. Okey, saya ambil contoh Haryanti seorang yang profesional kan highly educated, PhD dalam electrical engineering daripada Amerika Syarikat kan boleh dipupuk daripada bayangkan electrical engineer kan dah begitu lamanya belajar begitu lama, highly educated in a specialized field ni, tiba-tiba kita nak pupuk dia jaga invoice tentang masakan, order tentang masakan, marketing tentang masakan, semua tentang masakan ni. Jadi changes tu agaknya ini boleh berlaku. Doktor, Profesor, macam mana yang benda tu boleh berlaku begitu ya? Boleh macam mana yang terjadinya begitu tu? Sila Doktor. Okey, saya cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk dan juga Tuan Syed dan juga isteri-isteri Tuan Syed. Saya tengok semua hari ni ceria dan sihat sebab dapat makan nasi biryani ya. Dia ukhuwah tu makin rapat apabila dapat makan masakan ya. Jadi maksud dia apa? Dapat rasa dan sebagainya. Jadi bila Datuk tanya pasal tu, dia sebenarnya apabila mengajak ataupun memupuk minat, sebenarnya kalau ikut ada apa ahli psikologi mengatakan bahawa dia minat itu dia merupakan satu perkara yang dipupuk, dibina ataupun dia develop lah, kita kata dikembangkan. Tapi yang tu dia termasuk juga internal factor dan juga external factor.
sebab dia melibatkan locus of control dalaman dan luaran. Selalunya yang bila Tuan Syed cerita yang kuat, yang ikut, yang boleh, sebab di sini saya nampak Tuan Syed mengenal pasti talent dan juga dari segi bakat masing-masing. Jadi bila kita kenal pasti dan kita meletakkan perkara tersebut pada tempat dia tu, so dia rasa macam boleh buat dan dia menyerlahkan talent tersebut. Tapi dia di situ apabila Datuk pula bertanyakan tentang bagaimana dari segi bidang yang lain, tiba-tiba boleh jadi bendahari ataupun kita kata boleh jadi bursary untuk market ataupun marketing punya officer lah dalam rumah tangga dan sebagainya. Sebab yang tu bagi saya lah, dia adalah combination. Yang mana dalam keadaan itu tadi bila kata diletakkan bahawa matlamat perniagaan keluarga dia bersama. Jadi setiap orang tu dia ada talent yang berbagai. Mungkin pada masa belajar kan sesuai dengan qualification dia dan sesuai dengan bidang yang dia ambil adalah berkaitan dengan qualification. Tetapi bila membina kehidupan, dia adalah kita blend semua talent yang ada pada kita tu. Jadi maksud dia dalam keadaan itu, dia membina satu keadaan yang mana pada masa tu apa yang perlu. Jadi adjustment manusia ni, jadi kehebatan yang Allah letakkan kepada kita, power yang Allah letakkan kepada kita, bila sampai satu-satu situasi, kita akan adjust mengikut apa yang kita perlu pada masa tu. Jadi di sini saya nampak hasil daripada penceritaan Tuan Syed itu, maksudnya isteri-isteri Tuan Syed juga mempunyai kelebihan, talent masing-masing dan telah dimolkan ataupun dicorakkan, dikembangkan pada bahagian-bahagian yang dia memang kita kata master dalam. Contohnya isteri kedua Tuan Syed kata pandai masak, yang mana dia masak serupa lebih kurang. Jadi dalam keadaan itu dia nampak talent tersebut, maka dia groom. Tapi saya yakin kalau kata Tuan Syed suruh isteri yang pertama masak, mungkin dia agak macam mungkin agak kekok sikit di situ. Hasil daripada proses grooming itu dia berlaku pada isteri kedua. Dan begitu juga dengan bila isteri ketiga, dalam keadaan itu dia menggunakan mungkin dari segi advance dari segi akademik, dari segi ataupun cara berfikir, level of thinking dan sebagainya. Di situ dia padukan untuk membuat kerja yang lebih kita kata technical kan, ataupun dia berkaitan dengan apa yang sebenarnya qualification yang diambil itu dia berkaitan dengan apa yang dia kadang-kadang dia suit dengan kita. Dia suit dengan kita. Jadi di situ apa juga kerja lain yang berkaitan, maka sebab itu kita nampak macam flow dia cantik je pergi. Jadi dalam keadaan itu saya nampak dia tunggak dia bergantung kepada Tuan Syed sendiri, yang mana Tuan Syed telah kenal pasti. Kemudian anak pula dibahagi, 15 tu dibahagi pula grup, department dan sebagainya. Maka di situ setiap orang telah tahu dia dan dia akan bekerja mengikut apa level of pembinaan morality yang telah dibentuk daripada awal. Sebab itu manusia ni apabila kita jaga dia daripada awal dan juga kita kenal pasti dan kita recognize, kita panggil recognize tu, kita recognize dia punya diri tersebut, maka dia willing untuk buat. Dan tambah pula yang ni, anchor yang paling kuat iaitu bila letakkan sandaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ boleh dikatakan mungkin para isteri kalau kita boleh tanya, meletakkan Tuan Syed sebagai kita kata agent ataupun mediator untuk dia mendapat redha Allah tadi. Jadi apa yang telah diletakkan, maksudnya Tuan Syed berpakat dalam keadaan itu, dalam keadaan yang adil, dalam keadaan yang sejahtera, memelihara survival kehidupan dan sebagainya. Dan bagi saya dalam keadaan itu, sebab itu kita nampak macam smooth saja perkara itu berlaku. Kalau dalam psikologi Datuk, kita katalah dalam keadaan ni, kita kata Tuan Syed dia ada ability untuk deal dengan krisis. Dan dia bergerak kepada positive manners untuk deal dengan setiap situation. Sebab tu dia kata kadang-kadang 5-6 dapur perlu digerakkan, dan dalam keadaan panas macam mana nak deal supaya dia boleh berlaku positive manners.
Perkara tersebut boleh berlaku dalam keadaan yang positif. Dia tahu susah, dia tahu bukan senang nak dapat rasa tersebut. Dia tahu bukan senang sebab dia akan melibatkan kualiti food tu sebenarnya, walaupun perniagaan makanan adalah antara yang kita kata diperlukan setiap masa, tapi dia adalah perniagaan yang paling susah disebabkan dia melibatkan bagaimana penerimaan orang lain kepada keadaan tersebut. Jadi bagi saya, disebabkan ada ability untuk deal dengan krisis ini dalam diri Tuan Sai, maka di situ dia boleh wujudkan satu keadaan yang positif dan boleh dia blend dalam keseluruhan. Sebab itu Datuk, mungkin yang ni boleh kita masukkan dalam kemahiran berpoligami lah. Masya Allah. Okey. Uh, Para penonton dan hadirin sekalian, dari tuan-tuan maknanya sikap positif, sikap kebolehan. Ini pun tuan-tuan kita dah katakan tu, the maestro, the supremo-nya Tuan Syed, macam mana dia bentuk. Bukan senang nak bentuk minat ni tuan-tuan, terutama masak. Mata kata tadi masak. Masak tidak glamour. Masak duduk di dapur. Masak di tepi-tepi tempat api-api yang panas. Masak tuan-tuan yang menggelegak. Masak minyak-minyak kadang mengecik-mengecik dan sebagainya. Dan tuan-tuan, ini banyak. Dan tetamu biasanya tuan-tuan, kalau datang ke rumah kita, tetamu duduk di ruang yang selesa, tak pernah dibawa ke dapur lah tuan-tuan. Sebab dapur maksudnya, itu bukanlah tempat nak menunjukkan kepada tetamu apa yang kita sajikan kepada mereka. Tuan-tuan, saya nak pergi sekarang ni pada yang bahagian yang kedua ni. Bahagian kedua ni ialah, tuan saya jawablah yang mana sepatutnya kan ya. Okey, perkahwinan yang pertama pada tahun 1990. Perkahwinan yang kedua pada tahun 1994. Kan eh? Perkahwinan yang ketiga, dia ada satu lagi tu tapi it didn't work out kan eh. Perkahwinan yang ketiga ialah tahun 2001 kan ya. Maknanya antara yang pertama dengan yang kedua berselang 4 tahun. Antara yang ketiga, yang kedua dengan yang ketiga, katakanlah yang keempat tu saya tak tahulah. Tapi yang saya ambil yang ni, yang kedua dengan yang ketiga tu bezanya 7 tahun lah. Space-nya 7 tahun kan ya. Jadi saya nak tanya. Agak-agaknya mungkin kalau boleh dijawab, kalau tak boleh tak apa, tak ada masalah ya. Kenapa apa dia punya logical reasons ya, yang kita nak menambah daripada yang pertama. Kita katakan, keluar daripada mulut tuan saya, isteri saya cantik, isteri saya muda dan sebagainya, kenapa saya memerlukan? Itu pandangan orang, pandangan keluarga dan ahli masyarakat yang lain. Kenapa perlunya tambahan yang kedua? Dan begitu juga yang kedua, semuanya ada pada yang kedua. Kenapa memerlukan tambahan yang ketiga? Adakah didorong oleh kerana ada isteri yang pertama tidak ada pelengkapnya, tidak cukup, atau isteri yang pertama dan yang kedua masih lagi tak cukup pelengkapnya, memerlukan yang ketiga, ataupun yang ketiga ni pun masih tak cukup lagi, mungkin satu masa nanti memerlukan yang keempat untuk melengkapkan. Wallahu a'lam. Okey, tapi yang saya nak tanyakan ini, adakah kerana opportunity yang ada? Kerana timbul opportunity sudah ada, gayung sudah bersambut kata orang perempuan, nak memekar kembali kecintaan masa kita berumur 30 tahun, 20 tahun, sekarang ni dah umur 40 tahun tuan dan puan, nak mekarkan lagi suasana itu, ambil yang ketiga dan sebagainya. Saya pun tak tahulah, itu serah pada tuan Syed menjawabnya. Apa dorongan kepada, ataupun nak hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun macam mana? Sila tuan Syed. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Ini nak jawab ni kan. Okey gini. Sebenarnya saya secara terus terang saya Datuk Prof, saya tidak pernah plan sebenarnya. Saya tidak pernah macam ada setengah orang dia ada planning dia, yang dia akan kahwin, dia nak kahwin lagi, dia buat planning. Dia ada guna pakai strategi tertentu, cara nak handle isteri macam mana kan. Jadi maknanya dia prepared. Macam saya tidak pernah ada intention. Bahkan saya bernikah dengan yang pertama pun tak kala umur saya 20 tahun. Saya tak pernah terfikir pun saya akan nikah seawal itu. Bila I was being put, contohnya cerita dia macam ni lebih kurang. Kami berkenalan. Kami berkawan. Dan saya dengan yang pertama lah. Family kami agak konservatif. Jadi bila ibu mertua saya, ibu kepada Siti Zubaidah dapat tahu kami berkawan. Biasa komuniti anak mami Pakistan, Arab ni diorang konservatif. Terus dia call pada arwah ibu saya. Kakak ni anak kita dah berkawan ni, kasih kahwin sudah.
Kan? Jadi mak bagi tahu anak saya ni masih dalam national service lagi. Berapa sen sangat gaji dia. Tak ada masalah. Saya tak nak hantaran-hantaran semua ni. Bukan tak perlu pun. Yang penting kita budak dah suka sama suka kita kahwinkan. Jadi kebetulan pada tahun 90 tu kakak saya akan bernikah pada bulan Oktober. Masa tu dalam bulan Julai. Jadi sekali kan majlis nikah. Macam tu. Kemudian saya pergi pernikahan dengan Sakinah ni, yang nombor 2. Okey, cerita dia agak lucu sikit. Okay. Sebelum saya bernikah dengan yang pertama ni, saya punya makcik-makcik orang tua-tua, kami ni pangkat kami 3 pupu, ayah kami 2 pupu, datuk kami sepupu, moyang kami adik-beradik. Saya dengan Sakinah ni. Jadi orang tua-tua kami nak matchmate kami. Tapi masa tu saya dah bercinta-cinta dengan Zubaidah. Ya, saya pun tak ada keperluan lah nak cari yang lain. Dah suka sama suka ni. Jadi saya pun taklah nak tengok, adalah gambar ke apa, tapi saya tak bother nak tengok apa sebab dah suka dengan yang ni. Dan di pihak saudara sebelah sana pula di Segamat ni, bawa gambar saya tunjuk dekat dia. Sebelum saya nikah yang pertama ni. Dan gambar yang dibawa tu, ya Allah ya Rahman, gambar umur saya 14 tahun, pakai short dengan goggle tengah mandi kat laut. Awak ni badan dah lah gempal. Pakai goggle, pakai short. Jadi dia tengok, takkan saya nak kahwin dengan lelaki ni. Dia pun tak nak lah. Kan? Gimana tak jadilah benda tu kan. Jadi setelah saya bernikah 4 tahun dengan Siti Zubaidah, abang Sakinah ni, dia biasa kerja kat Singapura dulu. Rapat dengan saya. So dia nak nikah. Minta kami masak. Dia suka masakan biryani family kami. Kami pergilah ke Segamat masak. Masa tu first time jumpa dia. Oh, ini dia Sakinah. Kan? Saya umur 24. Kan? Kami jumpa kali pertama. Jadi nak pendekkan cerita tu, timbul suka tu. Dan saya ni jadi terus terang. Saya punya kehidupan saya, motor saya atau sistem saya guna pakai pada diri saya adalah kejujuran. Dan saya juga tahu yang Siti Zubaidah ni dia punya pendekatan pada poligami tu agak open. Dia terbuka pada poligami. Dia tak ada setengah perempuan, dia tak boleh. Yang dia okey. Saya pun bagi tahu kat dia cerita. Dan family dua-dua pihak pun setuju. Maka alhamdulillah lah jodoh saya kedua pada umur saya 24 tahun. Kemudian macam dengan Haryanti ni pun saya tak ada plan nak kahwin nombor 3. Saya ni dan dia pun tak ada plan nak. Saya rasa di segmen lepas saya dah bagi tahu kami kenal ni over the internet, over the web. Kan? Dia ni tengah duk belajar kat US, duk chatting. Time-time musim dulu MIRC kan. Saya pun ada jaga satu duduk parking nama dekat satu chat room. So selalu nampak nama nickname ni. Nickname saya Damak. Nickname dia Zaliha. So one fine day kita terchat. Maksud saya baru dapat anak nombor 5, anak nombor 6. Daripada dia dan daripada dia. Anak tu lahir beza 20 hari. Jadi dalam chat room tu jadi fenomena. Bro Damak tu dapat 2 anak dalam masa 20 hari. Champion betul kan? Jadi masa chat dia pun chat dengan saya sama. Ni kami pun kenal. Kami kenal dan masa saya chat tu pun memang isteri saya dulu ni ada. Saya tak ada pengki-pengki, saya tak ada boleh kata saya tak ada kasih dan saya tak ada hanky-panky. Saya tak tahu nak buat benda-benda yang hanky-panky. So saya tak ada apa-apa motif pun, kawan aja. Jadi kemudian bahkan ada cerita-cerita yang datang ke rumah kami jumpa normal, it's normal. Kemudian dengan kuasa Allah SWT jodoh jugalah. Jadi mereka berdua pun okey dan Haryanti pun okey. Dia kata dia find saya cool, okeylah. Dah jodoh. Yang penting family saya. Pasal saya nak bagi nombor 2, family saya agak skeptical sebab he's too young. Umur 24, boleh ke bawa 2 dapur ni? Dia boleh tengok dah okey. Saya family kami dah nampak saya ni dah agak matang, umur dah 31. Dah yang pertama kedua pun okey, stable rumah tangga saya, maka dah tak ada objection lagi lah. Sebab dia dah faham perangai saya. Dan saya pun tak ada jenis macam mana. Okay, can you also give a summary about me? Ada kejujuran? Saya jujur. I'm just being myself. Saya jujur. Saya tak suka buang batu sembunyi tangan. Inilah saya macam ni. Kan? Jadi kehidupan saya punya basis adalah kejujuran.
Jadi tak ada planning, tak ada rahsia pertama. Jujur tak ada rahsia. Sentiasa open cards. You are free to do anything, to ask anything. Kan? Dan satu lagi, saya percaya pada amanah. Saya kahwin dah puluhan tahun pun saya tak pernah sekali pun mana-mana isteri saya buka wallet ke, buka beg ke tanpa without their knowledge, tak ada. Tapi untuk saya punya wallet ke, saya punya purse ke, saya punya any of them, they are free to open and do anything, to take anything. Just inform saya. Ada perangai saya macam tu. Dan saya ada rasa saya ada banyak love nak bagi ni. Kan? Saya rasa saya ada banyak love nak bagi dan saya rasa saya mampu nak didik mereka ke arah kehidupan yang lebih baik. Dan alhamdulillah dengan kudrat Allah SWT, dengan doa dan usaha kami, maka saya telah berjaya lah. Walaupun arti kata kejayaan yang kecil, kan? Kejayaan sebenarnya Datuk, Prof, bila kita dapat masuk syurga Allah SWT, tapi as we speak, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Ujian memang ada dan sangat-sangat berat. Dan sangat-sangat berat. My late father used to say, orang belah-belah Pakistan ni, dia orang kurang pada poligami, tak macam orang Nusantara ni. Dulu arwah bapak pernah kata, kalau nak hapuskan musuh, jangan racun makanan dia. Jangan tikam perut dia, jangan tembak dia. Kahwinkan isteri nombor 2. He will die a slow, painful death. Dia kata orang bapak saya lah dulu kan. Ini ungkapan ni mak saya cerita dengan saya. Kau ni pun boleh tahan juga. Mak ceritakan lah macam ni, bapak cakap apa dulu kan. Jadi ini macam dah jadi satu episod dalam kehidupan saya. Perlu saya tekankan di sini, pertama kita kena jujur. Jujur dalam tekanan kejujuran sebenar-benar. Kedua, kita punya hubungan dengan Allah nak kena baiki, kan? Hubungan kita dengan Allah tak betul, apa yang berlaku dalam kehidupan kita akan benda-benda yang sangat-sangat susah kita nak bawa. Bila kita baiki hubungan kita dengan Allah SWT, insya-Allah kebaikan akan datang. Memang 1, 2 atau 3 isteri, insya-Allah. Itu apa yang saya yakin dan saya percaya betul, insya-Allah. So, alhamdulillah setakat ni syukur pada Allah. Cari saya tak pernah cari. Saya tak ada cari, kan? Menggatal ke tak ada. Ada orang dia cari kan. Cari nombor telefon, minta orang recommend, saya tak. Memang dibuka lalu oleh Allah macam tu pada saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam ni, saya nak menjimatkan masa ni. Saya nak bagi satu soalan kepada Hayanti ni kan ya. Tadi Tuan Syed ada menyebutkan keterbukaan ya dengan idea poligami ni. Kita pergi poligami ni. Keterbukaan. Macamnya antara Zubaidah dengan Sakinah, kemungkinanlah tadi katakan ada keterbukaan begitu kan ya. Tapi saya nak tanya dengan apa ni, dengan Hayanti kan ya, tentang keterbukaan. Maksudnya masa sebelum kahwin ataupun masa umur 20-an, masa belajar belasan tahun 20-an, kau dah dengar perkataan poligami, macam mana orang bercerita tentang poligami dan sebagainya, sudah tentu ada dalam pemikiran, ada satu titik dalam pemikiran. Poligami bagi aku ialah ini. Tetapi katakanlah pegangan kita tentang poligami itu berbeza bila sudah berjumpa dengan Tuan Syed, bila nampak Pak Syed pula sudah ada 2 isteri dan sebagainya, dan dengan keadilan, kejujuran yang disebutkan tadi ini, nampaknya it work out very well. Sebab itu agaknya you ada confident, kena yakin dan bersedia agaknya chatting dan sebagainya, akhirnya bersedia untuk dijadikan isteri yang ketiga dan sebagainya. Jadi macam mana tentang keterbukaan itu? Pre-marriage tu, macam mana anggapan Aryanti tentang poligami? During marriage ni, apa anggapan itu? Anggapan itu matching tak dengan anggapan sebelumnya? Kalau baik anggapannya baiklah, kalau tidak baik anggapannya tidak baiklah. Dan macam mana seterusnya masa akan datang ni? Pada pandangan setakat yang dialami selama beberapa tahun, 2001, sekarang sudah 2021 ni kan ya, maknanya dah 20 tahun tu. Jadi maknanya macam mana perjalanan yang akan datang ni, yang berdasarkan pada pengalaman Haryanti hidup bersama dengan Tuan Syed dengan 2 lagi madu kita tu. Macam mana apa Yanti? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Dr. Hassan dan Prof. Jadi kalau dari segi mentaliti saya lah, semasa saya muda lagi, sebelum saya berkahwin dengan Cik Syed ni, Cik Syed Ashik. Jadi saya memang terus terang saya kata, daripada saya zaman budak-budak lagi, saya memang tidak ada masalah dengan poligami.
Saya tak tahu kenapa, tapi memang saya jenis terbuka dengan poligami dan juga dengan nikah. Zaman budak macam dalam keluarga saya ada pakcik saya yang berpoligami dan poligami dia pun tak adalah berapa kata berjaya, tapi itu tidak memberikan saya sebarang tanggapan negatif lah terhadap poligami ini sendiri. Itu sebelum berkahwin. Jadi semasa buat keputusan pun terus terang saya kata saya bukanlah orang kata terus saya mesti nak menikah dengan Cik Asyik ni, mesti nak menikah. Tak juga dalam macam tu. Saya terus terang saya berserah pada Allah. Jadi apa saya buat? Saya buat istikharah. Sebab bagi saya kadang-kadang tu pada pandangan kita nampak benda tu macam wah bestnya kahwin poligami ke apa, tapi kita tak tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang tu kita rasa mesti nak satu lelaki je, tak nak poligami. Tapi kita pun tak tahu adakah itu yang terbaik untuk kita sebab Allah lebih mengetahui apa yang tersembunyi. Jadi saya rasa saya serah pada Allah, saya buat istikharah 3 malam turut-turut. Saya kata kalau ini memang jodoh aku ya Allah, maka hampirkanlah. Kalau tak ya Allah, tolak jauh-jauh. Sebab saya manusia mesti ada kelemahan ke apa kan. Jadi Alhamdulillah bernikahlah kami, maka inilah jodoh yang terbaik, saya terimalah Alhamdulillah. Kemudian sepanjang perkahwinan ni Alhamdulillah banyak perkara yang saya pelajari. Apa yang diperkongsikan oleh Encik Syed itu memang betul. Didikan, kasih sayang, semualah banyaklah benda yang diperkongsikan yang kami isteri-isteri yang pelajari daripada dia. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Bagus, masya-Allah. Saya tadi 3 malam beristikharah. Saya beristikharah juga ke tidak ataupun dah bersegah saja dah? Macam mana ke? Saya memang setiap kali saya nak buat keputusan, saya akan buat istikharah. Dah jadi kebiasaan saya, insya-Allah. Okey, Profesor. Nampaknya makin menariklah perbincangan kita, Profesor. Daripada tadi kalau the gist yang permulaan tadi, saya ini very transparent, jujur, dan tidak ada pada yang disulitkan. Tinggalkan purse dia, isteri dia boleh buka, wallet dia, isteri dia boleh buka, tapi dia tidak pernah membuka pula wallet isteri dia, tak pernah buka beg tangan isteri dia dan sebagainya, tak pernah mencari-cari apa benda yang nak dicari, tak pernah dilakukannya. Dan Harjanti pula mengatakannya persediaannya daripada awal dah. Daripada kecil pun, daripada awal pun dah nampak dia neutral tentang poligami. Bukan neutral, mengalah kepada tidak ada masalah. Sampai dia dah berkahwin pun tidak ada masalah, dan bila sudah berkahwin dia nampak macam mana Tuan Syed melayan tiga isterinya ini, menambahkan keyakinan dia kepada comelnya poligami ini dan sebagainya. Macam mana, Profesor? Sila. Ya, okey. Saya sebenarnya bila dengar semua-semua tu rasa terkedu jugalah apa Datuk. Tapi saya nampak di sini dia menjadi satu poligami yang berjaya kalau kita boleh detect balik untuk sesi pertama dan sesi seterusnya, sesi sampai sesi sekarang ni. Saya duk tengok pengakuan daripada isteri tu menunjukkan yang dia aware, dan bila dia aware dan dia ready. Bila dia aware dan dia ready dalam keadaan itu, jadi perkara tersebut boleh menjadikan satu perkara yang diterima dengan baik, dan dia dah sanggup berada dalam situasi tersebut. Cumanya sekarang apabila kita selalunya kita nampak dalam persekitaran kita, komuniti kita, stigma kepada poligami itu hasil daripada sebelah pihak. Yang saya nampaklah, maksud dia sebelah pihak setuju, sebelah pihak tak setuju. Jadi dia jadi perkara itu dia tidak boleh meletakkan konsep sharing itu untuk bersama-sama berada dalam satu kita kata keluarga yang besar, dia tidak berlaku. Tapi dia berbeza dengan Tuan Syed punya poligami. Yang mana saya tengok ketiga-tiga isteri dan juga Tuan Syed sendiri, dia dah ready. Dia ready untuk ambil tanggungjawab bukan satu tapi 3. Maksud dan isteri-isteri pun dia ready untuk cooperate. Dia ready untuk dia memberi komitmen yang sepenuhnya. Jadi maksud dia memanglah dia dari segi naturalnya seorang manusia, dia datang dalam keadaan keinginan, kehendak
kan. Jadi itu yang dinyatakan oleh Tuan Syed tadi. Dia rasa macam suka. Okey. Jadi dia sebutkan. Tapi dalam keadaan dia suka itu, dalam keadaan dia suka tu, jadi dia menyatakan dan orang yang pertama dia nyatakan atau orang yang sangat rapat dengan dia untuk dinyatakan adalah isteri dia juga. Jadi perkara tersebut dia jadi macam kesepakatan. Jadi konsep kesepakatan itu telah dipupuk daripada awal, sebab itu saya nampak dia tak berapa ada problem. Problem dia internal je. Maksud dia dari segi bagaimana nak match, bagaimana nak adjust, bagaimana nak letak, bagaimana nak letak bagaimana nak ambil tanggungjawab. Tapi dia yang besar-besar tu dia tak ada. Tapi kita tengok banyak poligami yang gagal sekarang, yang kes-kes yang datang pada saya tiap hari, Datuk. Jadi di situ kita tengok perkara tersebut dia mesti sebelah pihak. Dia tak balance. Dia kadang-kadang benda yang kecil-kecil atau benda yang besar pun dia tak boleh nak fikir ataupun nak bersepakat. Benda kecil-kecil lagi dia akan tolak. Walaupun perkara tu betul ke, baik ke, perkara tu logik ke, perkara tersebut tidak mahu didengar dah. Sebab yang asas yang core dia tidak dijalinkan bersama ataupun tidak diletakkan kesepakatan tersebut. Tapi yang ni saya tengok memang dah pakat daripada awal. Cuma saya tak dengar lagi daripada Puan Sakinah lah tadi Puan Sakinah dan juga Puan Zuraidah seorang lagi ya. Jadi maksudnya nanti kita boleh dengar lagi, kok boleh kita analyse dan padukan lagi lah. Okey. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah. Minta maaf tuan-tuan, internet nampaknya kurang baik malam ni nampaknya. Daripada Seksyen 7 Shah Alam pun nampak kurang baik. Daripada Universiti Utara Malaysia pun nampaknya internet kurang baik. Tak tahulah daripada saya tak tahu dekat sini pun mungkin kurang baik juga. Ada masanya tuan-tuan, ada masanya. Yalah Kedah sekarang ni dalam keadaan banjir dan sebagainya kan. Mungkin sekarang hujan lebat Datuk. Sekarang hujan lebat. Sebab itu ada gangguan. Saya tengok ada gangguan tadi kan. Macam ada robot sikit kan. Jadi apa pun tuan-tuan nampak yang saya nak pergi yang berikutnya ni sebelum saya rehat 1 minit ni. Saya nak tanya dengan dia punya public opinion ni kan ya. Terutamanya macam public perception dan amalan public yang melihat Tuan Syed dengan 15 orang anak, 3 orang isteri, katakanlah sekali-sekali ada family events lah, kata family events ataupun social events kan ya, yang dijemput Syed Ashik sekeluarga untuk datang meraihkan kami dalam program sekian dia. Adakah kita datang tu dengan 15 campur 3 tak 18 campur Tuan Syed 19 orang, ataupun kita datang by batches ke macam mana pun, ataupun kita bagi tahu anak-anak daripada 15 ni 3 orang saja, isteri daripada 3 ni mungkin seorang saja, begitu. Saya tak tahulah macam mana arrangement. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita balik ke rumah mertua lah katakan bila balik ke rumah mertua, katakanlah rumah mertua di Segamat dan sebagainya, di mana pun tuan kita balik macam mana? 15 orang campur 3 orang, campur 1 orang, ataupun macam mana? Hanya keluarga situ saja. Maknanya Segamat atau Negeri Sembilan Negeri Sembilan tu. Negeri Sembilan Tuan Syed balik dengan Yanti, bukan dengan anak Yanti lah katakan. Mungkin anak Yanti ada 3 orang kat situ, itu saja. Yang lain mungkin tinggal di satu tempat yang lain. Atau macam mana? Arrangement itu. Itu satu yang kedua. Yang ketiga, macam mana pandangan saudara mara? Itu dah disebutkan juga, tapi saya nak tahu lebih sikit. Pandangan saudara mara tentang kita yang begitu ramai. Alhamdulillah, dalam begitu ramai itu ceria nampaknya, bergembira nampaknya, aman nampaknya, sakinah, mawaddah, warahmah ada dalam keluarga kita. Dan macam mana pandangan kalau dulu misalnya ada keluarga kita yang rasanya neither here nor there kan neutral sifatnya ataupun lebih kepada yang negatif begitu. Tapi sekarang ni bila tengok amalan daripada Tuan Syed tadi yang juga disebutkan oleh Yanti tadi, amalan yang baik macam itu hingga menimbulkan dan keluarga pun yakin Tuan Syed boleh mengemudikan 15 orang anak atau 17 orang anak bersama dengan isteri 3 dan campur dengan Tuan Syed. Macam mana kalau misalnya ada family event, macam mana balik kampung, macam mana balik raya, macam mana berbagai-bagai lagi lah. Macam mana Tuan Syed? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pertanyaan soalan yang pertama, kalau ada family event
Kebiasaannya saya tengok pada suasana atau pada individu yang menjemput tu lah. Kan? Ini yang poligami friendly ke, yang atau dia jenis kadang-kadang ada orang dia diam tak cakap apa-apa, dia okey, dia suka cakap-cakap lepas. Mungkin percakapan dia tu mungkin boleh melukakan hati yang lain-lain. Kan? Jadi bermasalah juga. Jadi apa yang saya guna pakai, saya tengok pada host yang jemput tu. Kalau dia memang jenis boleh accept, boleh terima, saya bawa semua sekali jalan. Dan tapi sebelum tu saya akan bagi amaran yang keras pada semua isteri-isteri dan semua anak-anak. Jangan sampai kita buat tak senonoh dekat rumah orang. Family kita besar, kita ni public attention. Orang akan cari kita punya silap macam ni. Kan? Jadi kita kena pastikan, mak-mak ni pastikan anak-anak jangan tumpahkan air, jangan jatuhkan, pecahkan gelas kat rumah orang. Pantau anak habis-habisan. Ini saya bagi amaran cukup keras. Anak-anak bagi, tapi anak-anak dia akan lupa budak-budak. Jadi mak tu kena pantau, jadi kena pastikan. Jadi saya akan, anak lain macam sikit saya cengin mata kat mak dia. Jadi mak akan faham, oh mak anak slack. Kan? Jadi mak dah tarik balik. Jadi macam tu. Saya nak kurangkan fitnah pertama. Jadi saya tak suka jadi satu asbab untuk orang lain buat dosa mengata saya. Perangai saya lah yang pertama. Dan saya tengok pada host, friendly atau tidak, dia jenis boleh accept atau tidak. Dan kalau balik raya, alhamdulillah kami kalau balik raya kami jalan sekali. Biasanya kami akan terus balik Singapura. First memang kami balik Singapura, tempat saya dulu. Selatan habis. Dia naik atas sikit ke Segamat dan kemudian ke Negeri Sembilan dan balik Shah Alam. So kami akan konvoi biasa macam tu every year. Kecuali 2 tahun kebelakangan ni lah. Itu kebiasaannya. Dan alhamdulillah tak ada masalah. Kan? Cuma saya pesanlah dengan yang balik rumah yang pertama, saya pesan, yang kedua ketiga kena main peranan juga, kena nak jaga hati orang tua kan. Saudara mara belah-belah dia. Macam tu lah. Jangan cakap yang tak perlu. Be friendly but not over friendly. Bila you terlalu over friendly, you akan tend to give away too much. Masa orang akan tanya macam ni soalan. Soalan biasa orang tanya saya, apa ilmu awak pakai ya? Kan? Untuk soalan macam tu kan, jadi macam mana awak menggilir macam mana, gilirkan awak macam mana soalan-soalan macam tu. Jadi saya tak nak answer benda-benda macam tu. Jadi saya akan pastikan benda kan. Pergi kalau beraya lah. Setakat beraya, tak ada lebih-lebih. Cakap yang perlu saja. Kan? Dan cuba buat tangan. Jadi bila orang sibuk dengan bilik buat tangan, dia tak tanya banyak soalan. Dah. Dan anak-anak macam kena pantau. Dan soalan Datuk yang ketiga tadi, yang kedua dah jawab. Yang ketiga. Ingat tak yang ketiga? Saya tengok soalan Datuk yang ketiga tu. Tak apalah kalau saya dapat mana apa ni. Saya ingat ya, kita dah lupa pun apa, tapi saya rasa lah dah ada kaitannya dengan soalan yang pertama dan yang kedua tu ada kaitannya. Lebih kurang yang ketiga tu macam mana kita membuatkan satu cushion dalam keluarga kita supaya tidak menimbulkan fitnah. Tentulah ada keluarga-keluarga yang terdekat, keluarga yang jauh dan sebagainya mempunyai pandangan-pandangan yang berbeza tentang kita, tetapi Tuan Syed katakan tadi dah bagi strict instruction kepada isteri, balik rumah keluarga, balik rumah pergi meraihkan teman-teman, sahabat-sahabat dalam jemputan-jemputan dan sebagainya. Dah ada briefing, habis-habis briefing. Behave, everyone must behave. Itu saya rasa satu benda yang jarang lah. Saya pun bagi tahu anak-anak, pasal saya pun 8 orang anak kan Jadi memang bagi tahu benda-benda ni, kalau nak pergi rumah orang kena bagi tahu. Awal-awal lagi dalam kereta tu punya taklimat sampai nak sampai pun kita bagi tahu lagi. Jangan melompat-lompat, jangan macam-macam kita bagi tahu dan sebagainya. Jadi doktor, profesor kalau kita tengok tadi tentang macam mana yang disebutkan soalan-soalan yang saya kemukakan tadi, macam mana jawapan daripada Tuan Syed itu kan. Maknanya ini dia punya social milieu dia social mixture dalam kita berpoligami dan sebagainya. Tak boleh lari tak boleh lagi ada bapa ada mak. Tak boleh lagi ada mertua ada mak mertua. Tak boleh lagi ada ipar. Tak boleh lagi ada jiran tetangga dan sebagainya. Apalagi kita orang Islam, orang Melayu ni, kita kahwin bukan individu dengan individu. Kita kahwin keluarga dengan keluarga, kita kahwin komuniti dengan komuniti, akhirnya kita berkahwin dengan masyarakat luas dengan masyarakat luas. Jadi dalam suasana itulah agaknya
Tuan Syed nak cuba dengan bersama 3 orang isteri dan 15 orang anak ni nak menyesuaikan supaya tidak timbul fitnah. Jangan ada timbul fitnah, jangan timbul fitnah dan sebagainya. Macam mana Profesor? Sila. Ya. Okey Datuk. Tadi saya tengok bila Tuan Syed cerita tu keseluruhan tu, kita nampak bahawa Tuan Syed dia berulang kali meletakkan dia take charge. Maksudnya dia ambil tanggungjawab. Jadi sebab itu bila dia ambil tanggungjawab, dia akan memastikan siapa saja di bawah tanggungan dia tu akan mengikut mungkin ada rules and regulation yang dia buat. Jadi sebab itu walaupun dia akan bergerak kepada keluarga, dia akan bergerak kepada komuniti dan sebagainya, dan dalam menghadapi semua keadaan tersebut, maka dia dah ready untuk berpakat dengan sesiapa saja yang di bawah tanggungjawab dia. Jadi apa yang saya tengok berjayanya poligami Tuan Syed disebabkan dia ambil tanggungjawab inilah. Jadi dia be a very responsible person as a father, sebagai bapa, sebagai suami, sebagai leader dalam rumah tangga, pemimpin dan sebagainya. Sebab itu saya nampak dia tahu setiap satu flow kepada pergerakan itu. Maksud dia flow kepada pergerakan. Kalau kata ada event, maksud dia event ni macam mana. So dia dah set dah. Jadi dia ada perancangan awal, even apabila mungkin dalam nak menghadapi, kata contoh tadi macam Tuan Syed dia cerita, nak menghadapi mertua, ipar dua dan sebagainya, dia kata tak payah duduk lama-lama, bagi saja apa yang ada. So macam tu, macam kita hadir, tapi hadir kita tak payah tengok sangat dari segi reaksi orang, tapi kita jaga reaksi kita kepada orang. Jadi bila daripada dia jaga dalaman, itu lebih mudah daripada kita nak jaga luaran. Sebab kadang-kadang orang dalam persekitaran kita lebih concern tentang apa yang orang kata, tapi dia tak concern apa yang kita buat. Sebab overall apa benda yang dibuat itu, dia adalah semua berkaitan dengan apa yang kita buat. Contohnya katalah kita suka tulis benda dalam media, kita suka tulis semua kepada orang lain, isytiharkan, buka, cerita dan sebagainya. Sebab itu dia kena ada rules and regulation kat situ. Apabila kita berani untuk membuat sesuatu, maka kita kena berani untuk menghadapi. Jadi maksudnya dalam keadaan itu, berjayanya poligami ini disebabkan dia boleh take charge dan dia boleh menghadapi, dan dia dah predict dah apa nak berlaku kat depan tu, dia dah ready, dia ada plan tindakan, action plan. Maksud dia dengan ada action plan tu akan diikuti oleh orang lain. Jadi maksud dia dalam keadaan itu, apabila dia take lead, take charge dan sebagainya kepada semua dalam sosial, sistem sosial dia, dalam sistem sosial Tuan Syed ni. So di situ yang menunjukkan dia boleh melalui keadaan tersebut dengan keadaan yang kita nampak steady, dalam keadaan yang kita nampak macam kadang-kadang orang luar pula duduk tertanya-tanya. Tapi mungkin dari segi dalaman keluarga dan juga dalaman Tuan Haji dan juga isteri dan juga anak-anak rasa macam inilah kehidupan yang dia orang nak. Jadi maksud dia dalam keadaan itu, bagi saya lah, sebab readiness itulah. Maksud dia ready menghadapi, dan dia dah boleh predict, dan dia akan kita kata take charge, dan dia ambil semua responsibility tersebut. Dan di situ sebab itu dia dah tahu apa yang akan datang, dia boleh predict. Dia dah boleh predict. Jadi maksud dia, kemudian dalam keadaan tu Datuk, kalau kita tengok begitu ada assertiveness kepada Tuan Syed untuk meletakkan rumah saya dulu. Lepas rumah saya, okey. So kita akan datang sampai ke Calam. Jadi maksud dia dalam keadaan itu, dia dah set dah rules tersebut. Orang yang duk jadi haywire Datuk, kita duk tengok apabila jadi kita tengok poligami yang masalah dan sebagainya, dia tahu kahwin, tapi dia tak ada take charge tu. Dia tak ada take charge. Jadi sebab itu bagusnya nahoda dia akan baguslah yang lain.
Sebab yang lain tu dia kecil-kecil je sebenarnya. Dia akan sebenarnya kalau kita tanyalah isteri pertama, kedua, ketiga, sebenarnya apabila mereka dibimbing dengan baik, diberikan kasih sayang dengan baik, sebenarnya mereka merasakan bahawa itu adalah perkara yang mereka sesuai dalam keadaan mereka dan dia boleh adapt lah. Tapi keadaan lain kalau kita tengok poligami yang tidak berjaya, apabila kita tahu kahwin tapi dibiarkan, buatlah apapun. Kadang-kadang ditinggalkan seorang kan. Kita pun tak tahu duduk kat mana. Kemudian bila balik hanya sekadar untuk fulfill part of the responsibility, dan lepas pada tu ada anak ke tak ada anak tak ambil tahu. Kadang-kadang seorang duduk ujung selatan, seorang duduk utara dan sebagainya. Tak pernah ambil tahu, yang tahu anak dah besar dan sebagainya. Itu antara benda yang kadang-kadang menyebabkan mereka sangat takut kepada poligami. Jadi bagi saya, sebab tu saya kata kalau kita boleh draw out apa dari segi kemahiran kepada siapa yang ingin berpoligami, maksudnya perlu ada rules and regulation ini dan juga skill ini, maksudnya boleh masuk tapi macam dia bersama-sama berpakat dalam keadaan itu, persetujuan bersama, bukan yang lelaki saja syok sendiri, kan? Ataupun yang perempuan akan berlaku penganiayaan dan sebagainya. Maksudnya itu adalah satu perkara yang tak fair, sebab dalam Al-Quran pun mengatakan kalau kita takut tidak berlaku adil, maka kahwin satu je lah. Jadi maksud dia dalam keadaan itu dia jelas. Cuma apabila kita nak take charge tersebut, kita kena tanya. Okey. Yalah, maksudnya kita kena berada pada alam realiti. Boleh tak? Okey. Cuaca tak mengizinkan ni. Saya ingat internet tahu apa baik. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, walaupun ada kata orang tersengguk-sengguk sikit, tapi alhamdulillah kita dapat meneruskan insya-Allah. Doktor, saya nak pergi kepada yang berikutnya. Kita tak banyak masa dah. Tuan Syed, saya tengok daripada tadi Yanti pun menyebutkan kan bahawa banyak kita ni menyerah kepada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa yang nak dibuat, penentunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah penentunya. Kata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita boleh merancang, tuan-tuan boleh merancang, saya boleh merancang, tapi perancangan Allah lah yang menentukan segala-galanya. Itu kalau kita berpegang kepada situ, refer kepada Allah, rujuk kepada Allah, dan insya-Allah saya rasa rumah tangga kita akan menjadi aman, damai dan sebagainya. Jadi saya nak tanya Tuan Syed, macam mana? Katakanlah Tuan Syed bukan mengamal agama. Katakanlah Tuan Syed tidak menggunakan agama sebagai kunci kepada pintu poligami ini. Tuan Syed tidak mendidik anak-anak berdasarkan kepada pendidikan yang tidak sekurang-kurangnya pendidikan mengikut jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu tidak ada, dapat tak Tuan Syed dan 3 isteri dan anak-anak 15 dan tambah 17 orang ni menikmati kebahagiaan, mawaddah warahmah dan sakinah yang sedang di-enjoy sekarang ini? Boleh tak kalau misalnya tidak ada elemen agama itu? Sila Tuan Syed. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pendapat saya pendapat peribadi saya, kalau tak ada sandaran pada agama, mustahil untuk dapat keharmonian. Mustahil. Kalau orang dapat harmoni pun, jenis-jenis orang guna black magic ke, guna sihir ke, guna ilmu-ilmu hitam ke, kan nampak pada dasarnya macam berjaya, macam bahagia, tapi dia gagal segagalnya. Tak ada, pada saya hanya agama saja. Ibarat ikan duduk dalam air. Bila manusia duduk dalam suasana agama, dia macam ikan dalam air. Bila dia keluar daripada agama, dia akan menggelupur. Answer dia definite no. Tanpa agama, poligami tak akan bahagia. Dengan kita hidup amal, dengan cuba semampu mungkin nak amal agama pun, ujian kami banyak. Memang banyak. Kan? Apatah lagi kalau kita tak hidup dengan jalur agama. Punah binasa. Ini pendapat saya. Alhamdulillah. Saya nak tanya isteri-isteri yang lain ni dengan isteri ni. Bila kita berjumpa dengan satu keluarga, Prof, saya ingat Ustaz Abdul Rashid kan dengan 2 orang isterinya, Dr. Sumayyah dan seorang lagi Ustazah
Ustazah, saya pernah lupa dah kan, dua orang isterinya bersama dengan dia, dan tuan-tuan dan puan ada anaknya pun ramai juga, anaknya 10 orang anaknya, tuan-tuan dan puan. Dan dia pun mengatakan, soal cemburu ni tak timbul langsung. Ini daripada Dr. Sumayyah ni, isteri yang pertama, Dr. Sumayyah tu. Tak timbul katanya. Saya tak ada merasakan apa-apa. Cemburu ke, nak sengit-sengit hati ke, nak rasa kita memendam perasaan ke. Pada dia tak ada. Sebab apa sebab? Sebab dia berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terbaik daripada Allah, yang kekuatan daripada Allah, yang nak menjadikan pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah dia berusaha, saya yakin Yanti berusaha, Sakinah berusaha, Zubaidah berusaha, Said berusaha dan sebagainya. Tapi yang menentukan ialah Allah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana? Tuan Syed respon sikit itu sebelum saya bagikan kepada doktor ni, kepada profesor. Sila Tuan Syed. Saya agak disoriented sikit dengan soalan tu. Macam mana? Saya agak disoriented, soalan saya agak kabur-kabur sikit. Tak jelas. Saya dengar. Tak, soalan saya jelas ke tak jelas? Jelas, cuma saya tak dapat nak hazam. Okay, bantu sikit. Siapa nak tanya pada isteri-isteri tadi? Kalau misalnya Sakinah boleh bantu, Zubaidah boleh bantu, daripada Yanti kita dah dengar dah. Kan Apa soalan tu? Oh, okey. Sila. Boleh? Okay, pertanyaan macam Datuk bawa penceritaan kepada Ustaz Abdul Rashid kita dengan isteri-isteri dia. Okey. Soal cemburu. Bagi dia tidak ada soal cemburu, bagi dia tak ada soal kecil hati, bagi dia kadang-kadang dia kata suami dia terlupa giliran duduk satu bumbung ni. Terlupa giliran yang mana tuan-tuan, terlupa. Si yang isteri ni pula mengingatkan dia, malam ni di sana bukan di sini. Gitu. Begitu maknanya, masya-Allah, kalau boleh keluar daripada mulut seorang isteri begitu, meraihkan suami, meraihkan madu dia, begitu perkataannya, masya-Allah. Itulah maksudnya. Faham. Sekarang faham. Nama dia Dr. Sumayyah. You ada doktor kat situ, Dr. Yanti, dia ada Dr. Sumayyah. Macam mana? Okey, pada ni pendapat peribadi saya, memang tak ada perlunya untuk cemburu, kan? Memang common husband pun nak cemburu apa, kan? Sebab kami semua milik Allah Subhanahu Taala. Jadi tak ada apa nak macam istilah rampas ke, istilah nak cemburu ke apa, tak, pada saya itu tidak perlu pun. Tetapi ini pendapat saya sendiri berdasarkan pengalaman saya. Sifat manusia tetap sama. Even di kalangan azwajul mutahharah, isteri baginda salam pun ada juga sikit tersedit sifat keperempuanan. Itu normal. Tetap akan berlaku. Pada saya sendiri, istilah tak ada cemburu tu, no, itu tak benar. Tetap ada cemburu. Sebab itu sifat normal manusia. Cuma macam mana kita tangani cemburu tu? Macam mana saya lah sebagai main person, alamak, dia ni channel dia dah lain macam ni, antena dah lain macam. Saya kena bawa pergi tepi, kena pergi target dia. Okay, cerita balik kat dia, bawa cerita, konsol dia, pujuk balik. Sebenarnya macam ni. Saya kena main peranan. Itu pada pendapat saya. Tetap ada cemburu. Cuma tak ada cemburu, tak ada kesan apa-apa, insya-Allah. Let go, dah habis. Semua isteri saya dah sampai tahap di mana dah tepu. Tak ada benda nak cemburu lagi dah. Cemburu ada sikit. Alah, kita forgo, tak apa, tak ada apa-apa. Sikit. Pada pendapat saya lah. Semua setuju? Alhamdulillah. Ada, macam ada? Sambung. Sakinah nak tambah sikit ke, Zubaidah? Ada? Zubaidah nak tambah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Zubaidah ke Sakinah ni? Cuba teka, Datuk. Saya ingat Saya Sakinah ke Zubaidah? Saya ingat suara Zubaidah lah katanya. Masya Allah, patutlah jadi motivasi. Okey. Saya dari Singapura. Jadi saya memang berkonsep very, very open. Daripada saya kahwin, Cik Syed, sampai sekarang memang saya very, very open. Kalau dia nak kahwin berapa pun saya, Alhamdulillah. Jadi sifat cemburu tu saya rasa memang ada pada semua perempuan.
ada pada semua isteri. Kalau digelar isteri ada. Tetapi masa muda. Waktu kita muda memang kita tak boleh kontrol nafsu kita. Jadi memang ada. Walaupun orang tu kata dah ikhlas lah, dah, dah ikhlaskan ke atau dah macam cakap okey ke, tetap ada juga cemburu tu. Cuma kita sendiri kena refrain ourselves from that sifat. Kita sendiri. Jadi bila kita refrain our sifat tu, insya-Allah kita boleh bersepakat. InsyaAllah. Dan lagi satu, memang suami saya adil. Tak dengar, tak Memang dengar. bersifat. Memang Oh, suami alamak, saya itu tak dengar pula. Memang suami saya adil. adil lah. Alhamdulillah. Dia adil sangat-sangat. Kalau dia belikan saya satu pin rambut, dia akan belikan Sakinah pun satu, dia akan belikan Haryanti pun satu. Dia tahu colour kita. Dia tahu semua sifat-sifat kita. Jadi yang important is kita bersetuju semua antara satu sama lain. Saya dengan madu-madu saya semua bersuap-suap semua. Tak apa. Boleh. Oh. Tapi bila gaduh, memang gaduh. Dan Allah. bila kita gaduh, kita akan gaduh pasal anak. Itu je. Untuk sesama sendiri tidak ada. Allah. Tapi itu masa muda, Datuk. Sekarang ni kita baik sangat. Okey, dah. Sebelah. Terima kasih. Ada apa? Sakinah. Sakinah. Dia sakit. Cakap sikit. Dia pemalu orang. Allah, betul lah. Orang segamat ni memang terkenal pemalu. Cakap aje lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah setakat ni rumah tangga kami daripada awal kahwin sampai sekarang, alhamdulillah bahagia. Kita orang tak ada masalah. Masalah sikit-sikit tu biasa. Kalau soal cemburu tu pada saya dan yang lain-lain, sifat perempuan memang ada cemburu. Cuma kita kalau ada sikit pun kita lepas macam tu je. Cuma memang tak adalah orang kata nak simpan kat hati ke apa, tak ada, alhamdulillah. Sebab apa, Tuan Syed ni dia jujur dan tak pernah rahsia pada kita apa-apa pun. Apa pun dia akan cerita dengan kita. Ada pun kawan perempuan datang rumah pun dengan kita juga. Tu memang itu sifat dia lah, alhamdulillah. Setakat ni lah, alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan sampai bila-bila macam tu, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Profesor ya. Ya. Tadi dia macam mana dia orang menangani sifat keperempuanan. Tadi saya gunakan perkataan Tuan Syed ni, sifat-sifat keperempuanan yang ada pada semua perempuan. Misal cemburu kan tadi yang orang Singapura kata cemburu masa muda-muda tu nampaknya darjah kecemburuan tu lebih. Bila dah tua minta maaf lah dah sampai satu peringkat yang umur usia begitu kan nampaknya benda tu kalau ada pun lintasan-lintasan saja. Lintasan saja kan dia boleh pergi things can go away macam itu sajalah kan Yang kedua tadi yang dikata sudah tepu dah. Sudah tepu maknanya nak gaduh ke apa ke nak apa sudah tepu dah. Maknanya sudah menerima keadaan zahir dan batin itu sudah diterima dengan selayaknya. Akhirnya tepulah. Tak payah kata apa-apalah, aku dah tepu dah macam ni. Jadi macam mana apa Profesor sikit sebelum kita mengakhirkan program kita ni. Sila. Okey. Ya, Datuk. Sebenarnya kalau kita letakkan perkataan cemburu, dia adalah kita kata perkara yang memang wujud hasil daripada keadaan yang mana apabila melihat seseorang yang lain itu mungkin dia tidak sebagaimana yang dia anggapkan yang ada pada diri dia. Jadi maksud dia betul macam puan Zubaidah kata tadi, iaitu yang mana rasa muda-muda je. Tapi ikut kajian ahli psikologi pun sebenarnya bagi perempuan, so saya fokus zoom in sikit pada perempuan ni. Jadi orang-orang perempuan ni bila dia awal-awal kahwin dan sebagainya, dia menjaga teritori dia tu. Jadi dia apabila dia menjaga teritori dia, termasuk dia menjaga suami dia. Jadi dari segi itu sebab fokus dia banyak kepada emotion, jadi untuk adjustment proses itu jadi termasuk cemburu sekali. Tapi apabila as time goes by, apabila dia dah berusia dan sebagainya, fokus dia
Sebenarnya apabila dia makin umur, meningkat umur dan sebagainya, fokus dia adalah lebih kepada anak-anak. Dia bukan suami sangat. Okey. Jadi sebab itu, kalau kata boleh share dan boleh ambil tanggungjawab seorang sikit dan sebagainya, sebab itu macam tadi tu towards the end tu jadi ramai yang kata macam dah okey dah tak kisah dah. Maksudnya dah pergi ke mana-mana. Sebab itu kalau Datuk tengok kadang-kadang apabila Datuk dengan nenek katakan atuk dengan nenek tu, kadang-kadang nenek tu boleh pergi mana-mana, pergi dengan cucu. Maksudnya dia lebih prefer follow cucu lagi daripada follow husband. Kadang-kadang atuk tu ditinggalkan sendirian. Tapi dia berbeza dengan orang lelaki. Orang lelaki lagi umur meningkat, lagi sensitivity tu dia build up. Sebab itu kalau lagi berumurnya orang lelaki, lagi tak boleh tinggal sebenarnya. Maksud dia perlukan touching, dia perlukan closeness ataupun kerapatan dan sebagainya, dia perlukan perhatian dan sebagainya. Tapi orang perempuan lagi umur meningkat, dia boleh independent dan dia bergerak kepada macam perkara yang lain, hobi dia ke, cucu dia ke, persekitaran dia ke. Jadi dia bukan lebih kepada pasangan. Sebab itu yang kita tengok cemburu ni maksud dia banyak kepada peringkat awal, tapi untuk peringkat kata umur meningkat tu bukan nak kata tak ada, tapi dia boleh kita kata dia boleh kita cover dengan perkara-perkara yang lain. Dan lagi satu, dia lebih terasa kalau tidak dimasukkan ataupun tidak include sekali dalam apa-apa perkara yang dibuat keputusan. Yang tu lebih sensitif, lebih daripada cemburu kalau mengikut umur manusia tersebut ataupun perempuan ataupun wanita tersebutlah. Jadi di sini sebab tu kita tengok lagi umur meningkat, jadi Tuan Syed rasa macam dia orang okey je, dia orang tak gaduh je. Kalau ada yang lain-lain sikit macam Tuan Syed dah boleh ajak ke tepi dan bincang dan sebagainya. Dan bincang tu apabila dia dah suit dengan apa yang dia fikirkan itu, maka di situ dia akan reda. Sebab itu kat sini saya tengoklah kunci kepada bagaimana boleh kawal cemburu tadi adalah effective communication pattern. Maksud dia komunikasi, corak komunikasi yang berkesan oleh semua. Jadi sebab itu kita tengok walaupun ada cemburu sikit-sikit tapi dah terjawab dah okeylah. Jadi maksud dia bila dah terungkai, dah terjawab, maksud dia perkara tersebut dia tak ada apalah. Kita ada problem apabila perkara kecil pun tak pernah kita voice out. Ataupun jarang kita voice out. Dan bila jarang kita voice out, maka di situ sehari satu layer, 2 hari 2 layer, 3 hari 3 layer. Unfinished business itu ataupun unfinished punya perkara yang kita nak nyatakan. Kemudian ada pula yang lebih teruk apabila ada ruang untuk bercakap tu dia lambakkan ke semua. Jadi macam bom meletup. Jadi bila bom meletup tu dia sebenarnya dah terlambat lah, ataupun dia boleh mencorakkan satu keadaan yang sangat drastik ataupun yang mungkin keputusan yang tidak baik lah selepas itu. Sebab itu saya tengok approach Tuan Syed yang menyebabkan dia boleh kawal kecemburuan itu, iaitu dia cover. Maksud dia mungkin satu hari dia detect, dia ada. Maksud dia dari segi kepintaran emosi Tuan Syed, mungkin dia belajar di situ, so dia detect, yang ni ada macam tanda-tanda merajuk. So dia pergi dulu tengok. Kan? Dia pergi dulu tengok kenapa ni, kenapa Zubaidah, kenapa Sakinah, kenapa Haryanti dan sebagainya. So mungkin dalam keadaan yang dia boleh slow talk dan sebagainya. Sebab itu bila effective communication patterns dia dibentangkan, maka di situ sebenarnya banyak perkara yang tidak ada unfinished. So di situ sebenarnya kita boleh carry on life dengan keadaan yang bahagia lah sebenarnya. Okey. Okey Datuk. Terima kasih. Alhamdulillah, masya-Allah tuan-tuan. Jadi profesor dia tuan-tuan, apa pun komunikasi, apa pun proses, sebab itulah yang pentingnya tuan-tuan. Tengok komunikasi, cara Tuan Syed berkomunikasi dengan anak-anaknya macam mana,
komunikasi di suraunya, komunikasi masa sembahyang jemaahnya, komunikasi masa masak-masaknya, komunikasi masa berkunjung ke rumah saudara temara, berkunjung dalam jemputan-jemputan sosial dan sebagainya, berkomunikasi antara isterinya kalau ada masalah. Dia kata, tuan-tuan, memang ada masalah. Sebagai manusia ada masalah. Kadang-kadang bergaduh pasal anak. Bergaduh pasal anak, sudah tentulah pemutusnya rasanya Tuan Syed. Jadi kalau misalnya ada perselisihan sedikit pun, pemutusnya adalah Tuan Syed. Jadi tuan-tuan, saya nak mengemukakan satu soalan yang agak-agak yang terakhir nanti tuan-tuan puan. Satu soalan yang menarik sebelum tu saya nak bagi tahu tuan-tuan puan, insya-Allah jangan lupa 28 hari bulan ni. 28 hari bulan 8. Hari Sabtu yang akan datang ni tuan-tuan puan, pukul 9.30 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Kita adakan satu webinar. Seminar online, tajuk dia Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Percuma tuan-tuan, percuma aja. Inilah dakwah yang kita buat. Yayasan Sabaha, inilah dakwah tuan-tuan. Kita nak mendakwah kepada semua insan di permukaan bumi ini supaya mereka tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengibadatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya tuan-tuan, insya-Allah menjadikan diri mereka ejen-ejen kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Itu yang tugas kita tuan-tuan puan. Jadi webinar yang pada 28 bulan 8 ini hari Sabtu pukul 9.30 pagi sampai pukul 1 tengah hari, saya bersama dengan Ustaz Nur Hizam namanya akan mengendalikan program ini tuan-tuan puan. Ikutlah. Nak mati ikutlah. Nak mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ikutlah program ini tuan-tuan dan puan. Nak ada kesedaran bahawa kita akan mati bertemu dengan Allah dan mati dalam husnul khatimah, ikutlah program ini tuan-tuan. Apa nak buat sembahyang kita, apa nak buat puasa kita, apa nak buat sedekah kita, apa nak buat jariah kita, macam mana kita nak didik isteri dan anak-anak, ikutlah program ini untuk memungkinkan kita mati dalam husnul khatimah. Jadi tuan-tuan, yang kedua yang saya nak bagi tahu ialah tentang jadual mingguan kita tuan-tuan. Insya-Allah besok atau lusa hari Sabtu ni ada jadual mingguan. Mula hari Senin, Selasa kita tidak bersiaran, tapi hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, 7 pagi, 9.15 malam. 7 pagi, 9.15 malam. 7 pagi, 9.15 malam. Kita tampilkan doktor-doktor, profesor-profesor, asatizah, ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah tuan-tuan dan puan, bercerita berbagai-bagai tajuk tuan-tuan. Seperti malam ini, tajuk malam ini ialah keluarga sakinah tuan-tuan dan puan. Besok pagi tuan-tuan, besok pagi dengan Ustazah Cinta Maudah namanya tuan-tuan cerita tentang mendidik anak-anak. Mendidik anak, teknik, tips-tips mendidik anak-anak, cara yang ditunjukkan oleh Islam. Macam mana Islam mendidik anak-anak. Besok pagi pukul 7. Malam besok tuan-tuan, malam besok macam ini 9.15, kita ada dua profesor, dua doktor tuan-tuan. Dr. Rahimi Muhammad Saad daripada Universiti Melaya, Fakulti Pendidikan, dan juga Dr. Bibi Jan daripada Singapura tuan-tuan. Orang Singapura, bermestautin di Singapura, bekerja di Singapura tuan-tuan dan puan. Dr. Bibi Jan Muhammad Dr. Bibi Jan Muhammad Ayub tuan-tuan dan puan, insya-Allah dah keluar dengan kita, dah 2 kali keluar tuan-tuan dan puan. Ini adalah minggu yang ketiga bersama dengan Dr. Bibi Jan. Kita cerita dengan Dr. Bibi Jan tuan-tuan, cabaran-cabaran hidup sebagai seorang Muslim. Apa cabarannya tuan-tuan? Cabaran imannya apa? Cabaran takwanya apa? Cabaran Islamnya apa? Cabaran perkelilingannya apa? Cabaran dunianya apa? Cabaran kubur nanti apa? Masya Allah tuan-tuan. Kita cerita malam besok tuan-tuan, malam besok. Dan pagi Ahad, anak muda tuan-tuan. Ustazah Syaurah namanya dengan Imam Muda Hasan Adli. Bercerita tentang anak-anak muda kita, nak panggil anak, nak gamit, nak lambai anak-anak muda. Marilah kepada Islam, marilah kepada Allah, marilah kepada Rasul, marilah kepada iman, marilah kepada taqwa dan sebagainya. Itulah tuan-tuan program kita insya-Allah. Jadi itu kita punya program. Kemudian tu yang saya nak sebutkan juga tuan-tuan dan puan tuan-tuan tengok dalam skrin sekarang tuan-tuan. Inilah kita punya media sosial kita tuan-tuan Kita ada semua sekali. Kita ada YouTube, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter tuan-tuan dan puan, kita ada Telegram, kita ada TikTok. Yang TikTok ni tuan-tuan dan puan, saya baru 2 minggu. Sahabat-sahabat meminta saya buka akaun TikTok, saya pun dah buka akaun TikTok. Tapi saya punya khusus untuk melambai remaja. Marilah kepada Islam. Sayangku, marilah kepada Islam. Orang umur 21 tahun, 22 tahun, marilah kepada Islam. Marilah kita solat, marilah kita ke masjid, marilah taat kepada mak dan ayah, marilah kita khidmati mak dan ayah, marilah kita menjadi anak-anak yang dirakam sebagai orang-orang muda yang diberikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi ini tuan-tuan dan puan, saya harap insya-Allah dalam TikTok, tuan-tuan pergi kepada TikTok saya tuan-tuan dan puan ya. Akaun saya namanya Dr. Hassan Muhammad Ali. Kalau dia punya user ID dia Anjung Husnul Khatimah. Mudah saja, Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan, kita ada Twitter, kita ada TikTok, kita ada Telegram, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada YouTube. Tuan-tuan pergilah tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah tuan-tuan. InsyaAllah sesuatu yang berguna. Bukan diri saya tuan-tuan, bukan diri saya saja. Kepada masyarakat Islam dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah semuanya kebanyakannya free tuan-tuan. Free aja tuan-tuan. Percuma saja tuan-tuan dan puan, insya-Allah untuk dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akhirnya tuan-tuan dan puan ya, saya sijil wakaf tuan-tuan, sijil wakaf. Nanti saya nak bagi tahu tuan saya juga ni, sijil wakaf RM10, RM50 dan RM100 untuk kita bina dekat Bukit Cerakar, dekat dengan Shah Alam ni, dekat Bukit Cerakar, dekat dengan Universiti UiTM, kampus yang baru dengan Fakulti Perubatan UiTM yang dekat, nampak daripada tanah yang didirikan bangunan itu. InsyaAllah kita nak bangunkan berharga 15 ke 20 juta Tuan Syed, namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Di sinilah kita nak bina insan. Ada modul-modulnya, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Untuk mereka yang berumur 40 ke atas dan anak-anak umur 15 tahun ke atas. Untuk mereka yang berumur 40 tahun ke atas, suami isteri atau tidak suami isteri datang di situ. 3 hari 2 malam, datang lagi, 3 hari 2 malam, datang lagi, 3 hari 2 malam. Apa yang kita nak bagi? Pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Sementara anak-anak umur 15 tahun ke atas, ada 4 modul. Setiap modul 3 hari 2 malam. Sampai kepada peringkat kita latih anak-anak ni. Apa dia? Bila Syed mati, bila saya mati, terbujur menjadi jenazah, yang memandikan kita, anak kita, yang mengkafankan kita, anak kita, yang mengimamkan solat jenazah kita, anak kita, yang meletakkan ke liang lahat jenazah kita, anak kita, yang mentalkinkan kita, anak kita, yang mentahlilkan kita, anak kita, yang menjaga harta wang ringgit yang kita tinggalkan supaya tidak dibelanjakan satu sen pun jalan yang tidak diridai oleh Allah, anak-anak kita tuan-tuan. Inilah anak salih, ini anak salihah. Saya dan teman-teman di Yayasan Sabha, tuan-tuan, poised of making this one a reality, supaya anak-anak kita dapat mengikuti program ini. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan, anak-anak kita tak tahulah, saya tahu di mana nak cari anak-anak yang macam ni tuan-tuan. Di mana nak cari anak-anak yang macam ni? Anak-anak yang tak payah disuruh semayang, dia semayang. Tak payah suruh ke masjid, dia pergi ke masjid. Tak payah suruh dia hormat mak bapak, dia hormat bapak. Tak payah suruh dia cium tangan mak bapak, dia cium tangan bapak. Dia dakap, dia peluk, dia cium mak dan ayah. Anak yang mana tuan-tuan? Tuan-tuan bagi tahu saya anak yang mana. Mungkin anak tuan lain. Tapi anak-anak yang sebegian sangat rare, it is a rarity tuan-tuan dan puan ya. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan. Okey, soalan yang terakhir. Sekejap aja ni. Katakanlah, minta maaf, ini minta maaf. Saya minta maaf cakaplah, minta maaf. Katakanlah the supremo, kan, orang yang hebat ini yang menjadikan tenaga penggerak, tenaga pengikat, tenaga penyatu, tenaga yang memberikan buah fikiran, tenaga yang semuanya refer kepada Tuan Syed ini. Dialah dia punya maestro, dialah decision maker, dialah presiden, dialah prime minister. Yang lainnya dengan kasih sayang, dengan keadilan, dengan kejujuran, dengan transparansinya, menjadikan keluarganya keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah dan rahmah. Katakanlah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Tuan Syed tak ada lagi di dunia ini. Dapat tak roh Tuan Syed itu dihidupkan oleh ketiga isteri dan anak-anak 15, campur 2, 17 orang tu. Dapat tak tuan-tuan diteruskan tabiat ini, tabiat yang sangat baik ini, bila Tuan Syed tidak ada lagi di permukaan bumi ini. Sila siapa boleh jawab. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah perkara yang saya selalu terapkan pada ahli keluarga. Almost setiap hari saya akan cakap benda yang sama. Kan, andai kata kalau Allah SWT ambil saya mahu awak-awak semua kekalkan apa legasi yang saya tinggalkan, kekalkan. Jangan menyimpang. Jangan menyimpang dan tersimpang. Dan saya juga tekankan pada anak lelaki yang sulung. Kamu, you have a very large pair of boots to fill. Sebagai abang yang sulung, adik-adik kecil-kecil, kamu kena pastikan everything okay. Jalan sistem, nizam, jalan dengan baik. Walaupun abah dah tak ada. Bagi tahu isteri-isteri, walaupun saya dah tak ada, kita nak teruskan perjuangan, teruskan saya punya wawasan, teruskan upkeep the family, sampai kita jumpa lagi dalam syurga Allah SWT. Jangan slack. Slack aja kita akan berpecah-pecah. Ini yang saya pesan dekat diorang. Dan saya yakin insya-Allah mereka mampu. Alhamdulillah, Masya Allah.
Doktor, sikit doktor, bagi ulasan Ya. sikit. Ya. Saya pun bagi saya lah, saya setuju dengan apa Tuan Said tu, disebabkan dalam keadaan ini kalau kita tengok bila acuan itu dibina dengan baik, sistem sosial itu diletakkan kekuatan kepada sandaran itu, sandaran dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita yakin sebab saya pun tengok daripada awal. Saya yakinlah ketiga-tiga isteri Tuan Said, 15 orang atau 17 orang anak Tuan Said pun bukan meletakkan sebab Tuan Said kepada bagusnya penyatuan dalam sistem keluarga itu. Tapi mereka meletakkan Allah sebagai paksi itu. Jadi maksud dia sama ada Tuan Said ada ke tak ada ke, bagi saya dalam keadaan itu kesepakatan itu dan juga education yang telah dia develop itu telah meletakkan isteri-isteri dan juga keluarga itu kepada keadaan yang dia rules and regulation kepada sistem tersebut telah terbina dengan mantap dan kukuh, dan ini adalah contoh yang terbaik sebenarnya bagi siapa yang memang nak lalui dan ready untuk berpoligami. Maksud dia kemahiran poligami pun ada di situ dan panduan pun ada di situ, dan bagi saya dia bukan satu perkara yang mudah. Dia bukan sekadar melihat kepada keseronokan ataupun kita kata perkara yang seronok saja, tapi bagaimana mengambil tanggungjawab tersebut. Jadi ini merupakan satu contoh yang baik yang mana dia blend sekali keseluruhan, bersepakat untuk mewujudkan satu sistem keluarga yang dia disenangi di dunia sampai ke akhirat. Alhamdulillah. Masya Allah, tuan-tuan dan puan, nampak yakinlah. Profesor kita sangat yakin dengan foundation ya doktor ya. Dengan foundation yang diletakkan oleh Tuan Said ya. Sama ada, tuan-tuan, doktor bercakap dengan penuh confidence, sama ada Tuan Said ada atau tak ada. Tuan-tuan, in conformity dengan apa yang Said menyebutkan tadi dalam akhir dalam ucapan dia tadi, tuan-tuan dan puan, iaitu dia mengharapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan foundation, dengan kekuatan yang ada, yang telah being cemented, so firmly ya. InsyaAllah benda ni akan tidak mudah terongkai walaupun Tuan Said tidak ada lagi di permukaan bumi ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita doakanlah keluarga ini aman, damai dan seterusnya, tuan-tuan dan puan, diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan Allah jadi ibrah kepada kita, jadi tamsil ibarat kepada kita, jadi pedoman kepada kita, tuan-tuan, dengan ulasan-ulasan daripada profesor itu. Tuan-tuan tengok ulasan-ulasannya. Ulasan-ulasannya tepat, tuan-tuan, tepat. Tak ada melencong-lencong, tuan-tuan. Tepat dah. Apa yang ditengok, apa yang disoal, apa yang itulah yang diulas. Pada saya inilah kekuatan yang ada pada Profesor Dr. Nur Azniza sejak bersama dengan kita daripada tahun lepas lagi, tuan-tuan, sampai tahun ini bersama dengan kita, insya-Allah. Jadi para penonton yang bertujuan, jangan lupa, saya nak ingatkan lagi, tuan-tuan dan puan, sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai. Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu Tuan Said dengan you punya network tu, tolonglah sebar-sebarkan kepada teman-teman. Kalau boleh Tuan Said ambil satu buku 50 keping RM10, sebarkan kepada teman-teman. Bukan minta Tuan Said aja. Yang satu lagi 50 keping RM50, satu lagi 50 keping RM100. Kita nak bina apa? Kita nak bina kompleks Anjung Husnul Khatimah, non-profit making, purely voluntary. Harganya 15 ke 20 juta, insya-Allah, tuan-tuan. Insya-Allah inilah satu-satunya dalam dunia, Tuan Said. Satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia, of institution of this nature, yang akan memberikan bukan saja sambil lalu, ceramah sambil lalu begitu, tapi sampai kepada peringkat menghayati, mengoperasikannya supaya mati dalam keadaan setidak-tidaknya mati dalam keadaan ilmu fardu ainnya sudah tersirat, ilmu fardu kifayahnya sudah masuk dalam darah daging, sudah mengalir dalam dagingnya, dan redha dia untuk mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan kompleks Anjung Husnul Khatimah, insya-Allah. Kita sudah ada dekat 150 orang yang menjadi tuan-tuan profesor, doktor, ustazah, ustaz-ustaz, nak menjadi pembimbing ikut dia punya nanti, tuan-tuan, insya-Allah kita akan buatkan urutan-urutan tugasan-tugasan untuk kita membantu teman-teman. Setiap hari besok di tempat itu ada 250 orang, tuan-tuan. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam, orang tu balik, orang lain datang. Orang tu balik, orang lain datang. Orang Singapura datang, orang Brunei datang,
orang Indonesia datang, Selatan Thailand datang. Of course lah orang Malaysia daripada Perlis sampai Sarawak, sampai Johor dan Sabah dan Sarawak dan sebagainya, insya-Allah. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan, yang TikTok besok pagi tuan-tuan pergi kepada TikTok saya ni tuan-tuan dan puan, khusus saya tumpukan kepada remaja dan pemuda untuk umur 14 tahun, 13 tahun sampailah 21, 22 tahun. Tuan-tuan, besok pagi pukul 9. Tiap-tiap pagi pukul 9 live tuan-tuan. 10 minit je, 10 minit live. Saya akan bercakap dengan remaja. Apa tajuk ni tuan-tuan? Mahkota Cinta. Tajuknya Mahkota Cinta. Hari-hari tuan-tuan, bahagian kecil mahkota cinta, mahkota cinta, mahkota cinta. Cintalah Allah, cintalah Rasul, cintalah emak, cintalah ayah, cintalah adik-beradik, cintalah akhirnya jiran tetangga, sahabat andai, dan akhirnya cintalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan cinta yang kita nak tanamkan dalam kepala anak-anak. Pukul 9 pagi. Every day pukul 9 pagi. Saya harap tiga-tiga ni, saya harap Cik Zubaidah, saya harap Sakinah dengan Yanti dan Tuan Syed, bukalah akaun TikTok itu, bukalah akaun kita punya Telegram, tengoklah dalam apa yang kita ada, insya-Allah, dan bagi tahu anak-anak kita. Saya yakin anak-anak kita bukan nak pergi TikTok yang bukan ni, tak ada. TikTok kami ni membina, TikTok kami ni tarbiyah, insya-Allah. Kemudian saya harap pergilah kepada Facebook kita, pergilah pada Telegram kita dan sebagainya. Ini dapat membantu, insya-Allah. Paling tidaknya idea-idea daripada profesor-profesor macam Profesor Nur Riza ni masuk dalam kepala kita dan disalurkan kepada anak-anak kita dan sebagainya. Para penonton dan mata sekalian, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tuan Syed Asyik Syed Jilani, tuan-tuan, bersama dengan 3 orang isterinya, Puan Zubaidah, Puan Sakinah dengan Puan Yanti, tuan-tuan dan puan, yang telah bersama-sama dengan kita dalam program ini tahun minggu lepas dan minggu ini. Banyaklah tuan-tuan, banyak. Dan saya seronok sangat kerana tuan-tuan, Tuan Syed dan isteri-isterinya chip in, menguat antara satu dengan lain, confirmkan antara satu dengan lain. Tuan-tuan, saya nampak dia punya chemistry, tuan-tuan ni. It's a full chemistry, tuan-tuan ni. Chemistry yang padat, tuan-tuan, antara suami isteri. Hanya kita tidak dapat bersama dengan anak-anak. Maklumlah tuan-tuan, masa tidak mengizinkan dan sebagainya. Kepada Profesor, sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Minggu depan kita berjumpa lagi, Profesor, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, salam daripada kami, salam daripada para penonton, salam daripada semua, khusus untuk satu jambangan bunga untuk Tuan Syed, untuk 3 orang isteri dan 17 orang anak, 15 yang ada di dalam satu bumbungnya, 2 orang sudah pun mendirikan rumah tangga dan sebagainya. Juga terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada besok pagi dan juga pada minggu hadapan berjumpa lagi, mungkin dengan couple yang lain pula kita jumpa. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada, untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.